lágrimas me dice, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias cada penas, cada lágrimas me dice. Ikhwan, agak-agak hari ini, hari yang Nabi sebut dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi kata kiamat itu adalah hufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Hadis ini juga hadis hasan sahih riwayat At-Tirmizi. Hari kiamat adalah hari kita bertemu Allah dalam keadaan hufatan. Kita kena berjalan daripada kubur ke mahsyar, tidak ada kasut. Dan memang kebetulan orang tanam, orang mati tak pernah pakai kasut. Apa jadi dengan tapak kaki kita ini? Bumi ditukar pada bumi yang baru. Berapa lama kita nak berjalan daripada kubur ke mahsyar? Wallahu ta'ala alam. Urusan Allah. Urusan Allah. Hufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Bukan sahaja dalam keadaan hufatan, bahkan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak ada selai urat benang pun di badan. Kesemuanya bertelanjang. Bahkan seperti mereka itu belum dikhatan, kama khuliqu, seperti mana mereka dilahirkan oleh mak mereka pada awal dahulu. Agak-agak kita bersedia dah nak menempuh hari-hari yang besar ini. Hari-hari yang besar ini agak-agak kita nak menempuh macam mana? Allahu Akbar. Ikhwan, satu hari ini hari Khamis. Agak-agak ikhwan lah, hari ini antara hak Tuhan dengan hak keduniaan, yang mana kita dahulukan? Hari ini di antara hak Tuhan dengan hak keduniaan, yang mana telah kita dahulukan? Telah masuklah waktu Zuhur pukul 1.30. Pukul berapa kita ambil sembahyang dan kita bertakbir menghadap kiblat? Allahu Akbar. Ada orang mendahulukan hak-hak keduniaan dan dia tahu dalam tempoh itu dia boleh bertemu Allah. Tiba-tiba pukul 4 baru dia bagi hak Allah. Setelah dia bagi seluruhnya hak dunia, baru dia bagi hak Allah. Agak-agak kalau dia mati begitulah, bagaimana suasana dia? Karena itu ikhwan, kita kena merubah nasib kita. Mesti kita ubah. Kita pernah membaca satu ayat di dalam Al-Quran. Allah menyebut, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allahu Akbar. Kita kena buka hati kita untuk faham ayat ini. Allah membuka jalan kesenangan dunia dan akhirat. Banyak orang mengadu kesempitan. Banyak orang mengadu kesempitan. Abdurrahman bin Auf, dia kaya. Abu Bakar kaya. Umar kaya. Agak-agak ikhwan, selama kita duduk mengaji ni, Abu Bakar dikenal kerana kekayaannya kah, ataupun dikenal kerana dia menginfakkan harta kekayaannya kah? Uthman itu dikenal kerana dia kaya kah, kerana dia infak kah? Abdurrahman bin Auf kita tahu dia kaya kerana dia ni rajin kumpul harta kah, ataupun kita tahu dia kaya kerana dia rajin infak harta dia untuk Allah kah? Ada beza tahu tak? Si A tu kita tahu dia kaya. Pasal apa? Pasal kereta dia besar. Si A tu kita tahu orang kaya. Rumah dia saja besar 2 ekar punya tanah. Subhanallah. Dia nak muat rumah lagu mana tu? Bukan dia terkenal kerana infak, dia terkenal kerana dia melambakkan aset kekayaan. Para sahabat Rasulullah kesemuanya kaya, tetapi mereka tidak dikenal kerana menghimpunkan harta. Mereka terkenal kerana menginfakkan di jalan Allah. Terkenal Abdurrahman bin Auf. Bagaimana mungkin kita bercakap tentang Abdurrahman bin Auf, kekayaannya yang berbaki dengan kekayaannya diinfakkan? Kesemua orang tahu yang telah diinfak, yang telah diinfak, yang telah diinfak. Subhanallah. Artinya para sahabat ini bukanlah pencinta kepada kekayaan. Mereka mengambil kekayaan untuk menjadi bekal akhirat mereka. Subhanallah. Kenapa begitu hebat Abdurrahman bin Auf? Dalam hadis Imam Tirmizi, iaitu ketika Imam Tirmizi bercakap tentang fitnah yang berlaku kepada Uthman bin Affan, ketika orang kepung rumah dia, mereka nak bunuh dia. Ketika itu Osman buka pintu, buka tingkap.
Dia bercakap dengan pemberontak yang nak masuk rumah dia, yang nak kepung rumah, nak bunuh dia. Di antara benda dia cakap itu ada 3 perkara, tapi saya ambil satu yang menunjukkan macam mana dia dikenali. Dia kata kepada orang yang nak bunuh dia, dia kata, saudara, dahulunya ketika Nabi masuk ke Madinah, ayak di dalam di kawasan Madinah ni kesemuanya masin. Memang kalau orang duduk tanah Arab ni ayak dia masin. Kita minum ayak di Mekah cukup dah. Zam-zam tu yang rasa dia payau sikit, tu minum ayak di hotel tengok. Buka paik tengok. Memang ayak dia masin. Kita kena masak. Keliling masa Nabi masuk Madinah, ayak di keliling Madinah masin. Tiba-tiba ada satu telaga, yang telaga itu ayak yang paling sedap. Nabi kata, siapa yang boleh beli tanah ni, yang ada telaga ni, beli tanah dan dia infak untuk kaum muslimin minum ayak ni, maka sebagai tukar kepada harta yang dia infak itu, aku janji dia pasti masuk syurga. Osman masa tu orang kaya. Dia dengar dia tak cakap banyak, dia cekak duit, dia bagi pada tuan tanah. Dia ambil geran, dia bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, aku bagi harta ni dan aku tuntut janji kamu ya Rasulullah, bahawa aku akan dapat syurga. Allahu Akbar. Tapi hari ni kata Osman, hampa kepung rumah aku, hampa tak bagi aku minum setitik ayak yang pernah aku infak di jalan Allah. Bila nak perang Tabuk, apa Osman bagi? Bila Madinah kena zaman kemarau, apa Osman bagi? Tak terkenai Osman ni kerana pengumpul harta, tetapi terkenai kerana dia menginfak harta dia. Ikhwan, soalan kita timbul, apa ada di dalam menginfak sesuatu untuk Allah? Kadang kita infak harta. Ada seorang sahabat, saya teringat, dia ni orang Arab. Dia, perangai dia ni, dia lepas hasak, dia suka pergi mustashfa. Dia suka pergi ke mana? Ke hospital. Pergi ke hospital. Asak dia pergi. Kadang-kadang dia tinggal kuliah syekh. Dia lepas hasak, dia mesti pergi hospital. Satu hari sahabat-sahabat lain tanya dekat dia, kenapa kamu jadikan tabiat kamu lepas hasak suka pergi ke hospital? Dia kata, ini seorang Arab ni, dia kata, saya tidak ada ilmu yang boleh dikongsi. Tidak ada ilmu. Saya tidak ada harta yang boleh saya agih-agihkan kepada kaum muslimin. Saya tidak ada. Saya tidak ada kederat untuk diberi kepada kaum muslimin. Tidak ada. Tetapi Allah cuma beri kepada saya beberapa ayat di lidah yang pernah saya bercakap, yang ayat saya itu membuat orang sakit itu merasa sakit itu bukan beban hidup. Maka saya nak infaklah bahasa-bahasa indah yang Allah beri kepada saya, supaya menghidupkan hati-hati orang sakit ini, supaya dia tidak buruk sangka dia kepada Allah. Subhanallah. Dia menginfakkan bahasa dia untuk Allah. Allahu Akbar. Soalan dia, apa ada dalam infak ini? Infak bermakna memberi kepada Allah. Sama ada harta, sama ada masa, sama ada pemikiran, sama ada tenaga, sama ada apa saja, kita infak. Apa yang ada dalam infak ini? Osman infak, Abdurrahman bin Auf infak. Apa yang ada dalam infak ini? Memberi sesuatu kerana Allah. Masa kita infakkan lembu kita, sembelihan kita, dikorbankan dan diberi makan kaum muslimin, apa yang ada? Cuba antum dengar ayat ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita mesti membuka hati kita supaya Quran boleh masuk. Terutama kita orang yang duduk dalam halaqah-halaqah ilmu ini, hati kita kena lebih lembut daripada hati orang yang tidak duduk dalam halaqah ilmu. Celaka kita ikhwan kalau tiap-tiap bulan kita mendengar ilmu daripada Allah dan Rasul, tetapi hati kita lebih keras daripada batu. Celaka kita, cukup celaka. Agama ini untuk membangunkan jiwa dan perasaan manusia. Apa Allah Ta'ala sebut? Allah kata, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allahu Akbar.
Ayat ini masuk dalam hati sahabat. Dia jatuh macam ada sentuhan jari dalam jantung, bergerak jantung dia. Apa Allah Ta'ala kata? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Sesiapa yang suka memberi dan bertakwa. Dua benda Allah bangkitkan. Sesiapa yang suka memberi, beri harta, beri masa, beri nasihat, berilah apa yang kita ada. Jangan kita loket. Berilah apa yang kita ada untuk Allah, untuk kaum muslimin. Bagi dalam masa yang kita beri itu, wattaqa, kita mempertahankan takwa. Apa itu takwa? Ibnu Hajar Asqalani dalam Nuhbatul Fikr, dia menyebut takwa itu ialah ijtinab al-a'malu sayyi'ah minasyirki wal fisqi wal bid'ah. Allahu akbar. Itu tafsiran takwa oleh Ibnu Hajar. Takwa itu ialah menjauhkan diri daripada amal yang buruk. Menjauhkan diri daripada amal yang buruk. Apa dia amal yang buruk? Amal yang buruk, yang paling buruk ialah syirik kepada Allah. Maka orang yang bertakwa, orang yang melarikan diri daripada syirik, sama ada syirik asghar ataupun syirik akbar, sama ada syirik yang jali ataupun syirik yang khafi, dia menjauhkan diri. Dia lari dua-dua. Yang kedua, apa itu takwa? Dia menjauhkan diri daripada fisq. Apa dia? Amal-amal fasik. Amal-amal fasik. Dan yang ketiga, apa itu takwa? Menjauhkan diri, ijtinab al-a'malu sayyi'ah, al-bid'ah. Melarikan diri daripada bid'ah. Kerana bid'ah tidak menghampirkan manusia kepada Allah. Bid'ah menjauhkan hubungan dan muamalat kita dengan Allah. Seperti kata Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman, Imam Syatibi mengambil kalam Huzaifah, dia simpan dalam kitab besar dia, Al-I'tisam. Apa dia kata? Telah berkata Huzaifah, sahibul bid'ah, orang yang terlibat dengan bid'ah, pembuat bid'ah ini, la yuqbalullah salatahu, Allah tak terima sembahyang dia, puasa dia, sedekah dia, jihad dia, sampai peringkat niat dia juga tidak diterima. Itu pandangan Huzaifah tentang benda bid'ah. Allahu akbar. Sangat buruk dan memburukkan.